Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua subscriber, peminat-peminat FN Studio. So, hari ni kita nak belajar ataupun kita nak kongsi macam mana kita nak edit kita punya video menggunakan telefon bimbit. Macam mana kita nak edit, how we want to edit our video using our smartphone. Okay, kalau dulu kita selalu edit video ni kita guna laptop kan, kita akan guna komputer kan untuk kita edit video. Tapi zaman sekarang ni kita boleh edit video dengan menggunakan handphone saja. Okay, dan kualiti edit apa yang kita edit tu boleh jadi lebih baik lagi daripada apa yang kita edit menggunakan komputer. Okay, dan saya dah pernah guna banyak software, antaranya Sony Vegas, Windows Movie Maker, Filmora, KineMaster. Okay, tetapi saya yang terbaru ni, saya jumpa satu software yang mungkin ramai yang dah guna. Dan setakat yang saya guna, ia sangat-sangat menarik, bagus, ringan dan sangat user friendly lah, sangat mudah. Okay, software tu nama apa? Software tu adalah bernama CapCut. Okay, mungkin ada yang pernah dengar CapCut. Okay, so kita hanya guna 100% handphone kita untuk kita edit. Okay, so dalam video ni saya akan share macam mana kita nak edit. Bermula daripada video asas, raw video. Saya akan tunjuk satu contoh macam mana kita nak edit menggunakan CapCut ni. Daripada video tu, video asal, raw video, macam mana kita nak edit video tu supaya video tu jadi cantik dan menarik. Okay, so jom kita semua tengok macam mana cara kita nak edit video. Okay, mula-mula sekali kita macam biasa, kita buka kita punya telefon. Okay, so boleh buka ke Play Store. Okay, kita buka kita punya Play Store. Okay, lepas tu kita search CapCut. Okay, CapCut, CapCut, CapCut. Lepas tu kita search. Okay, yang ni. Okay, CapCut Video Editor. Okay, so boleh tekan download, masukkan ke dalam dan install ke dalam telefon bimbit tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so saya dah install ni. Okay, lepas dah install ni, okay, dia mendapat rating 4.4 star dan lebih 2 juta orang review, lebih 100 juta orang download. Okay, kalau kita tengok kat sini, easy video editing, cool effect, okay, overlay videos and photos, okay, add text and stickers, add music and sound, okay, trendy filters, change background. Okay, so kita tekan. Okay, lepas kita dah download, kita cari kita punya file. Okay, CapCut kita. Okay, so ada kat sini. CapCut kita ada kat sini. So kita buka kita punya. Okay, so lepas kita dah download tadi, kita buka kita punya CapCut. Okay, ini adalah contoh. Okay, bila kita buka, dia akan keluar macam ni. Okay, kalau kita tak pernah guna, dia akan kosong lah bawah ni. Ni sebab saya dah pernah guna. So saya dah pernah buat projek. So dia adalah contoh-contoh projek-projek yang kita ada. Kalau selagi kita tak delete projek tu, dia akan ada kat dalam ni. Okay, so yang ni, okay, ini adalah contoh. Dia bagi tahu kat kita macam mana kita nak guna benda tu lah. Okay, dia ajar tutorial dia ada kat sini. So siapa-siapa yang nak baca tutorial ni boleh baca. Okay, so yang ni kita boleh, ini split and sort, macam mana kita nak split, macam mana kita nak sort. Okay,
Macam mana kita nak potong dan kita ubah ke depan dan ke belakang. Okey. Tengok. Okey, kemudian efek. Apa efek yang ada dalam ni? Okey, ada yang macam ni, ada trending, basic. Bila kita add tu, dia akan terus masuk dalam kita punya video lah. Video ataupun gambar. Okey, kemudian curve. Okey, curve ni macam mana? So kita boleh buat kita punya montage tu ataupun video kita tu laju dan perlahan, laju dan perlahan. Dia ada curve dia. Ikat mana, part mana kita nak buat laju, part mana kita nak buat perlahan, kita boleh edit. Okey. Okey, kemudian kita boleh letak overlay. Okey. Overlay ni kita boleh masuk video, atas video, atas video, atas video. Kita boleh masuk gambar, atas video, atas gambar, tulisan atas video, atas gambar. Kita boleh letak berapa banyak layer yang kita nak letak. Okey, kita boleh masukkan. Janji kita letak satu base dia sama ada gambar ataupun video. Lepas tu kita boleh tambah overlay atas gambar atau video yang kita letak tu. Okey, video atas video pun boleh. Okey. Macam mana yang saya buat sebelum ni kan. Saya edit menggunakan komputer. Lepas tu saya letak video editing daripada handset saya tu dekat skrin saya. Macam tu. Okey, lepas tu chroma key. Chroma key ni untuk kita boleh buang background. Okey, kita boleh hilangkan background. Okey, contohnya kita ambil satu video yang ada green screen ataupun kita ambil gambar yang ada green screen. Lepas tu kita pastekan macam ni, macam contoh yang dia tunjuk ni. Ini contoh yang dia tunjuk lah. Okey, so kita boleh buang warna hijau tu, tinggalkan kapal terbang tu saja. Jadi kita akan nampak kapal terbang tu saja bergerak. Nampak macam contoh yang dia tunjuk tu. Kapal terbang tu saja bergerak. Tapi sebenarnya kapal terbang tu tak ada pun, tak wujud pun dekat dalam video tu. Kita letak kapal terbang tu yang ada green screen. So dalam ni kita boleh letak lah gambar kita ke apa ke. Kita dah boleh buat editing. Boleh juga kita buat atas video. Boleh, apa saja boleh kita boleh buat. Okey, kemudian transition. Okey, transition ni normal lah, biasalah. Kita gunalah apps apa pun. So transition dia macam ni lah. Jadi transition ni sebenarnya kita cuba cari yang kita favourite ataupun yang kita familiar. Kemudian kita guna yang tu lah. Ada kamera, MG, slide, effect, mask. Kita tak guna semua pun benda ni. Kita cari yang common je. Okey. Kemudian di bawah tu dia boleh adjust duration dia. Okey, berapa second. Okey. Like kita nak dia bergerak transition tu secara laju ataupun perlahan, ataupun medium. So kita boleh adjust kat bawah tu. Okey, kita juga boleh apply to all. Okey, ada button apply to all tu. Bila kita tekan apply to all tu, so dia akan applykan kita punya transition yang sama tu dekat semua kita punya ni lah, clip kita. Okey. Okey, kemudian kita ada keyframe. Okey, keyframe ni macam mana? Okey, nampak? Okey, keyframe ni maksudnya kita nak zoom in ataupun kita nak fokuskan dekat frame yang tu. Okey. Tengok. So, kita setkan dekat mana kita nak zoom in kan, kita nak fokuskan. Okey, kemudian kita zoomkan. Sedangkan gambar asal dia bukan zoom. Okey. Gambar asal dia tidak zoom in. Okey, gambar asal dia standard saja, tapi kita nak bila kita dah setkan point yang pertama. Okey, lepas tu kita set point yang kedua dan kita zoomkan. Okey, so dia akan pergi dekat, dia akan buat apa yang kita buat tu. So kita tak perlulah cut video ni, kita tarik video tu, kita zoomkan, tak perlu. Okey, nanti kita akan cuba buat dekat kita punya video. Okey.
Okay, auto caption. Okay, automatically generate subtitle from speech. Okay, so yang ni kita boleh tekan. Ini selalunya bahasa Inggeris lah. So kita buat auto speech. So dia akan ikut apa yang kita cakap tu. Di bawah tu automatic akan ada subtitle. Sangat bagus, sangat best. Okay, so nak try, boleh try lah kat sini. Try editing video ni. Okay, so okay, settle. So kita pergi kepada next pula. Okay, sebelah kanan yang gambar buku tadi tu, atas kanan ni adalah setting. Okay, ini adalah setting. So kita nak set kita punya app language ni, bahasa apa kita nak guna. Bahasa Melayu boleh, Brazil boleh, Thailand boleh, Turki boleh, Perancis boleh, Itali boleh, okay, Filipino boleh. Okay, so yang biasa bahasa Indonesia boleh. So yang biasa yang saya guna adalah English lah. Okay, so kalau tuan-tuan nak guna bahasa Melayu, boleh guna bahasa Melayu. Okay, so kita set bahasa Inggeris. Done. Okay. Okay, lepas tu add default ending. Okay, default ending ni okay, default ending ni, okay, di setiap video, okay, di setiap video kita akan ada ending. Di setiap, kalau kita buka, okay, tak apa, yang ni saya onkan dulu. Nanti kita akan tengok macam mana, apa maksud default ending ni. Okay, default ending ni adalah, okay, saya cerita dah. Default ending ni, okay, di hujung video kita, bila kita nak buat, okay, saya tunjuk, saya buka contoh sekejap. Okay, contoh kita nak buat editing, kita add satu video. Okay, contoh kita add satu video. Boleh. Ni contoh. Okay, default ending ni adalah, okay, kita buka video ni. Ni video yang kita baru masukkan. Okay, default ending ni adalah yang ni. Di hujung video yang kita masukkan. Okay, ini maksud dia. Ni. Nampak ni, CapCut ni. Okay, CapCut. Okay, ni maksud dia, dia ada ending di hujung ni, default ending. Okay, default ending itu maksud dia kita nak on ke nak off kan default ending. Kalau kita on, ini yang bestnya software ni, kita tak perlu bayar dia, free sahaja, dan kita boleh buang dia punya watermark. Okay, watermark kita buang sahaja yang ni, kita tekan kat sini dan kita delete saja, hilanglah watermark untuk CapCut ni. Okay, kita delete saja, kita tekan delete. So ending ni tak ada lah. So dia tak, so video ni tak akan ada watermark kat ujung. Okay, okay, jom kita tengok contoh. Okay, yang ni kita delete dulu. Okay, kalau kita buang, okay, kita offkan ni, kita tekan close. Okay, cuba kita tengok ada ke tak ada. Nampak? Di hujung video ni dah tak ada lah CapCut tu. So kalau kita tak nak, kalau kita tak nak buang setiap kali kita edit, kita nak check, nak buang CapCut tu. So kalau kita rasa malas nak buat benda tu, ataupun kita takut terlupa kan, biasa kita tak nak lah kita edit video hujung tu ada watermark kan. Kita kalau boleh kita nak buang lah watermark tu, untuk kita tak nak share lah, kita edit guna video, guna software apa ke sebagainya, ataupun memang kita tak nak share kan. So kita siap-siap kat depan tadi, kita buang, kita untick benda tu, so dia takkan ada lah CapCut ni. Okay, 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 sekejap sekejap saya ubah saya punya stand ni. Okay, so okay, so kita pun kita patah balik.
Kita pergi dekat video kita tadi. Okey, yang ni kita delete dulu. Okey, kemudian kita pergi dekat setting tadi balik. Okey, so kita untick yang ni. Okey. Feedback ni macam biasalah, apa yang berlaku dekat semasa, apa isu yang berlaku semasa kita buat tu. So kita bagi feedback lah kat sini. Okey, kemudian term of service. Okey. Okey, ini dia punya term of service lah. Okey, kemudian privacy, CapCut community guidelines. Okey, open source license. Okey, so yang ni clear cache ni version. Okey, ini biasalah. Okey, so boleh tengok dekat setting dia. Okey, kemudian kita keluar daripada setting. Okey, so dekat paparan utama ni dia akan keluar new project. Dia ada new project. Okey, edit. Okey, ini yang kita edit. Okey, kemudian ada template. Template ni yang kita dah pernah buat template. Okey. Okey, kalau kita nak delete, kita tekan yang ni, edit ni. Lepas tu kita tick video mana yang kita nak buang lah. Cara banyak lah, contoh kan. Kata kita dah edit banyak lah, lepas tu penuh kan kita punya telefon. So kita nak delete. Kita tekan ni, lepas tu kita tekan delete lah. Okey, so saya tak nak delete. Okey. Kemudian template ni yang kita pernah guna lah, template. Okey, ini yang atas. Kemudian yang bawah ni video-video kita yang kita dah pernah buat. Okey. Kemudian dia ada titik 3 ni. Titik 3 ni apa dia? Kita tekan sama ada kita nak rename dia. Okey, kita nak rename. Okey, awal-awal dia akan keluar macam ni tau. File kita ni akan keluar macam ni. Dia akan keluar tarikh, berapa hari bulan kita buat. Kemudian dia akan keluar 01. Kalau video yang pertama kita buat untuk hari tu 13 hari bulan 7 2021. Kita buat video, kita save video yang pertama, dia akan keluar 01. Kalau video yang kedua 02, 03, 04, 05 lah. Berapa banyak video kita buat, dia akan keluar nombor belakang tu. Okey. Okey, lepas tu okey, kemudian dia keluar duplicate. Okey, duplicate ni kalau kita nak copy lah video kita tu, kita nak doublekan dia, kita nak perbanyakkan video kita tu, kita tekan duplicate ni. Kemudian yang bawah sekali adalah delete lah. Okey, kalau delete ni memang hilang lah video kita. Hilang di dalam CapCut ni lah. Okey, kemudian di bawah ni, gambar gunting ni adalah gambar edit. Okey, template. Okey, sebenarnya CapCut ni banyak digunakan untuk edit video-video di TikTok. Okey, video di TikTok. Okey, so banyak orang guna CapCut ni untuk edit video di TikTok. So template ni adalah contoh-contoh ataupun template yang orang dah buat lah. Template ni macam sample editing yang kita boleh guna. Dia tak akan keluar lah gambar ni, dia akan keluar gambar kita yang kita bubuh. Okey, contoh so kita cuba tengok satu contoh. Okey, yang ni kan. I love you. Contoh template I love you. ada dalam CapCut ni. So kalau kita nak guna, kita tekan use. Lepas tu kita letaklah gambar kita. Okey, ini contoh yang saya dah buat. Guna template yang sama tadi. I love you. Tak jadi sangat. Tapi saya letak gambar yang sama saja. Saya tak ada gambar, saya tak ada gambar yang saya nak letak. Saya repeat saja gambar yang sama kat bawah ni. So dia akan suruh upload gambar tu dan nanti dia akan auto jadi. Okey. So dia akan auto jadi sendiri. I love you. Kita tekan export, nanti dia akan keluar lah. Dia akan auto jadi sendiri video tu. Kita tak perlu buat apa-apa pun. Kita just tekan dekat situ dan kita upload je gambar kita. Okey, itu template. Okey, ini template lah.
So tablet ni pun ada banyak, ada beat, ada lirik. So kalau kita nak buat video TikTok, short video, kita boleh carilah kat sini. Okay, fun animation, vlog, special day. Okay, so kat sini kita boleh tengok lah yang contoh-contoh yang orang dah buat. So kalau kita memang content creator untuk TikTok dan sebagainya, kita boleh guna ni. Okay, dekat IG pun boleh. Kita nak post dekat IG. Okay. Okay, lepas tu inbox. Okay, inbox ni kalau kita sign in lah. Okay, kita sign in with Facebook ke apa ke, Gmail ke. Okay, ini adalah akaun kita. Ni pun sama, kita kena sign in juga. Okay, so setakat ni saya tak sign in apa. Saya just guna untuk editing saja. Okay, video-video yang saya upload dekat YouTube semua sekali fully saya guna CapCut. Okay, adalah sikit yang saya guna desktop saya untuk saya record desktop. Tapi untuk editing memang fully saya guna phone lah. Saya guna CapCut ni. Okay, okay, boleh faham tak cakap tu? Macam kelas online pula kan. Okay, so kita buat santai-santai saja. Okay, dalam live ni, ataupun dalam video ni, saya akan share macam mana kita nak edit video. Saya akan share secara simple saja setiap step yang mungkin kita nak guna kan. Yang selebihnya tu untuk lebih detail, sebenarnya tuan-tuan perempuan kena explore sendirilah. Kena banyak explore. Dan nanti bila tuan-tuan dan perempuan cuba, nanti dia akan jumpa lah. Nanti dia akan jumpa, oh sebenarnya macam ni, oh sebenarnya macam ni. Saya pun macam tu lah. Saya explore. Tak ada orang pun saya. Dan untuk edit ni, saya tak tengok satu video tutorial pun dekat Facebook, dekat YouTube. Saya just wife saya bagi tahu, kata boleh edit guna CapCut. Sebab waktu tu kebetulan saya kena buat assignment tugasan saya, yang saya upload dekat YouTube saya tu. Start dari situlah saya pun fikir, sebab dari dulu saya memang editing video lah. Saya edit video tapi dekat komputer. Jadi kelemahan saya bila saya guna komputer ni, saya akan tertangguh. Saya akan tangguh. Saya nak rehat sekejap, saya nak tangguh. Lepas tu kadang-kadang komputer ni hang untuk kita render kan. Kita render satu-satu video tu. Dan akhirnya video saya tu lambat siap. Dan akhirnya saya sendiri yang jadi pening kan. Dan terutama masalah yang paling utama adalah dari segi itulah, render tu kan. Kita punya komputer pun bukannya grafik tinggi kan. Dan kebetulan saya beli telefon. Saya baru belilah baru-baru ni lah. Taklah baru sangat lah. Tak sampai setahun lagi. Saya baru beli yang ni, Realme 7 Pro ni. Kebetulan waktu tu ada diskaun di Shopee. Saya beli secara online dekat Shopee. Saya dapat diskaun dan berbaloi lah saya beli, sebab dia punya RAM 8GB dan dia punya ROM dia, internal memory dia 128GB. So sangat membantu dari segi editing ni. Sangat smooth lah. Sikit-sikit saja lagging. Kemudian render pun laju dan storage pun besar. Tengok video-video yang saya buat ni, 3.72GB, 1.18GB. So video-video yang saya buat, yang dah saya siap buat ni, 2.29GB. Saiz dia besar lah, sebab kita nak masukkan video-video lain. Kita combine berapa banyak video. Kita record video pun guna telefon saja. Kita tak guna DSLR pun. Kita 100% guna telefon. Dan kita guna telefon pun, kita maksimumkan capacity. Okay? Kita record 1080p, kita record full HD lah. Dan kita hasilkan video pun full HD 1080, supaya kita boleh upload dekat YouTube dan kita boleh setkan kita punya video tu sebagai HD. Okay. Telefon yang berkualiti ni sangat penting jugalah untuk kita editing video ni.
Lagi bagus sebenarnya kita editing menggunakan tablet. Tablet lah. Sebab tablet ni dia besar sikit dan kita bertumpu, tak terlalu tumpu sangat dekat telefon kita. Dan ruang yang kita boleh guna tu besar. So sedap lah sikit untuk kita edit. So cuma saya tak beli lagi tablet tu. Mungkin akan datang lah. Sebab saya ada survey juga beberapa jenis tablet. Ada tablet yang saya berkenan lah. Sebab yang penting, yang utama adalah kita kena cari yang RAM dia tinggi lah, 6GB ke atas. 6GB ke atas. Kemudian storage dia besar, 128 sekurang-kurangnya. 64 tu dah kira kecil dah zaman sekarang ni. Kalau dulu kan 2GB tu dah cukup besar lah kan. RAM 2GB pun dah cukup laju lah. Tapi sekarang tak boleh. Sekarang 4GB pun dah kira slow lah RAM. Okay, kelajuan dia. So sekurangnya 6GB. So ada saya survey tu, tablet tu 8GB. Storage dia 128. So kita boleh up lagi external storage tu, sehingga 1 tera kan, 1 terabyte. Okay, so harga dia pun berbaloi, bawah 1,000 dalam 800 ke 900. So pada saya berbaloi lah. Dan sekarang ni memang zaman PDPR kan, zaman kelas online ni. So anak-anak pun kelas online, saya pun sebagai cikgu pun mengajar secara online. Jadi benda-benda ni sangat dekat lah, sangat penting lah sekarang ni. Okay, so kita kena spend sikit lah untuk benda-benda ni, untuk kita hasilkan kualiti yang baik lah. Okay, so jom sekarang ni kita nak editing. Okay, satu lagi antara perkara yang penting semasa editing untuk kita tips sebagai untuk editor lah yang kita nak edit. Yang pertama sekali adalah video kita tu mesti jelas. Okay, dari sudut pergerakannya, dari sudut audionya, kecerahannya. Ada video-video saya yang saya sendiri selepas rakam tu saya rasa tak puas hati dengan hasil rakaman saya. Jadi mungkin tontonan orang pun tak puas juga. Okay, so sebab itulah kita perlukan kamera yang berkualiti. Kemudian bunyi yang bagus. Okay, bunyi yang jelas. Okay, kena elakkan noise dan sebagainya lah. Kita cuba elak. Okay, mengikut bajet yang kita ada lah. Tak semestinya kita terus beli yang mahal kan. Yang murah pun ada, tapi kualiti dia bagus. Okay, kita cuba carilah. Macam saya guna wired mic saja. Kemudian saya terus rakam dekat saya punya phone ataupun saya punya komputer. Okay, dan waktu rakaman pun saya akan pakai wired mic je. Saya masih belum mampu lah untuk beli wireless mic. Walaupun harga dia ada yang murah kan, tapi belum lagi. Mungkin selepas ni lah. Untuk kita jadikan dia tu berkualiti, memang kita kena invest untuk benda-benda tu. Okay, so sebagai editor ni, kita sepatutnya kita faham. Sepatutnya kita faham yang kita perlu ada benda-benda tu semua. Okay, kita sebagai editor, bila kita nak edit, sepatutnya video dia macam ni. Sepatutnya kena mic ni kena macam ni, pencahayaan dia kena macam ni. So kita sebagai editor lah yang paling faham tentang benda ni. Okay, so kalau kita sebagai editor kita tak tahu, ataupun kita cukup sekadar berpuas hati dengan apa yang ada, so video kita tu susah untuk jadi menarik. Sebagai seorang editor ni, kita kena sentiasa improve. Okay, kita kena sentiasa macam nanti kita kena buat lebih baik. Kita kena buat lebih baik. Barulah kita punya konten, kita punya video kita tu makin lama makin bagus. Okay, seiring dengan pengalaman kita tu lah. Okay, so jom kita cuba edit video. Okay, so mula-mula sekali kita tekan new project. Okay, ini raw video lah. Raw video termasuk dengan yang ada editing video yang pernah aku save lah kat sini. Okay, so dekat sini
dia akan keluar macam ni. Okey, sini video, kemudian ada photos. Okey. Oh, itu gambar pak cik. Okey, ini foto, kemudian video. Okey. So kita ambil, so kita boleh masukkan foto, kita boleh masukkan video. Okey, stock video. Ini contoh-contoh video yang ada lah, yang dia punya lah. So kalau kita nak masukkan, kita boleh masukkan lah. Ini contoh template video yang dia ada. Okay. So kita tekan album. So dekat sini pun kita boleh cari dalam kita punya kita punya file-file kita. Kalau ada video dalam file, kita boleh cari dalam ni. Okay. So kita pergi dekat video. Okay, kita masukkan satu raw video. Raw video. Okay, kita nak ambil yang mana? Kita nak ambil yang pendek saja. Okay. Okay, ini contoh video yang saya tunjuk dulu. Okay, ini contoh video yang saya dah edit. Saya dah edit. Okay, ini contoh dia. Contoh video yang saya rakam. Ini anak saya. Hai kawan-kawan. Umur dia 6 tahun. Dia pun nak masuk dalam YouTube juga. So saya rakam lah. 6 tahun. Hari ini saya nak ajar menira 1 sehingga 20 secara menaik dulu. Selesai, kita akan menira secara menurun. Jom kita mulakan. Okay, video ni saya ada upload dalam saya punya YouTube lah. So tuan-tuan kalau nak tengok boleh tengok. Okay, ini editing saya. Okay, daripada kosong daripada raw video dia. Jadi kita tengok raw video dia. 5. Okay, di sebalik tabir tu memang 7. Kucak-kacir jugalah kalau kita tengok kan. Tapi kita kena cut lah benda tu. Kita sebagai editor kena ambil yang smooth saja. Ataupun kalau kita nak buat konten macam 13. kita nak buat konten santai, kita boleh masukkan je lah. Tak ada masalah. Sebenarnya itu salah satu kreativiti juga. Contohnya yang tak jadi tu kita nak masukkan juga. Boleh. 18. Kita nak masukkan. Macam sebelum ni saya punya 20. video saya sebelum ni selalunya yang tak jadi tu saya buat bloopers dekat belakang. Saya buat yang kat ujung video saya buat bloopers. Sama-sama ya. Boleh je kita nak masukkan buat sama-sama ya. Okey, ini contoh. Jom kita mula. Okey, so macam mana kita nak masukkan lagu. Okey. Nanti kita akan tahu yang kita nak menira. Hari ini kita akan kira tanpa buku. 1 sehingga 20. 8, 9, 10, 11. Lepas tu kemudian ni ini gambar. 1, 2, 3. So gambar ni sebenarnya adalah gambar saja. Nanti saya ajar. Ni gambar dan nombor kat tepi. Tak apa, jom kita buat. Kita cuba yang ni kita tak nak, kita delete. So kita buat new project. Kita masukkan satu video baru. Video anak saya ni. Saya minta maaf lah kalau dalam ni ada sound-sound yang tak proper. So kita buat sampai sini. Pertama sekali saya nak ajar, macam mana kalau kita nak potong video. Ini yang biasa kita nak kan. Yang biasa kita buat, yang biasa kita nak buat. So mula-mula sekali saya bagi tahu dekat sini. Sorry dekat sini ini adalah play. Play ni kita nak tengoklah video yang kita edit. Kita nak play. Play. Lepas tu kita gerakkan dengan tangan kita saja kalau dia nak bergerak. Kemudian kalau ini tengok atas ni duration dia ni. Ni duration ni 0.002 second, 0.004 second.
Okey, so kalau kita nak kecilkan, okey, video ni duration dia 5 minit 43 second. Okey, sekarang ni frame ni kita boleh kecilkan dengan kita guna dua jari kita, kita zoom out. Okey, zoom out nampak. Okey, kita zoom out kan dia. Kita boleh zoom out lagi. Kita boleh zoom out lagi. Kita guna dua jari kita, kita zoom out. Okey. Okey, so dia dah zoom out kan video kita. Okey, ini paling hujung lah. So ini total video kita. Okey, kemudian kita nak potong video ni. Okey, kita nak potong part mana yang tak jadi tu, kita nak potong. Okey, contohnya kita jalankan video ni. Okey, kita nak potong yang ni. Kita tak nak. Okey, ni. Hai kawan. Okey. Kawan saya bernama Abu Baidah. Okey, kita tak nak potong. Okey. Bila kita nak potong, kita zoom out kan dia, kita besarkan sebab kita punya ruang untuk potong tu kecil. Okey, kita zoom out kan. Kita besarkan, okey. So kita gerak. Okey, kita tak nak yang ni, so kita tak nak. Okey, kita stopkan. Okey, sekali lagi. Hai kawan-kawan, saya bernama. Okey. Depan sikit. Okey. Okey, kita stop. Okey, bila kita stop, kita nak potong, kita tekan dekat sini. Okey, tekan sini, tekan, kita lepas, tekan, kita tekan dekat video yang kita nak potong tu. Okey, kita tekan dekat sini. Lepas tu kita tengok kat bawah ni dia tulis split. Okey. Split. Okey, dia ada split, speed, volume, animation, delete, remove background, okey, style, extract audio, edit, filters, adjust, beauty, leg, mask, chroma key, replace, stabilize, opacity, voice effect, copy, reverse, freeze. Okey. So, sekarang ni kita nak potong. Kita nak potong, kita tekan split. Tekan split. Okey. Okey, bila kita tekan split, dia akan jadi macam tu. Dia ada macam tu. Okey. Dia ada gambar macam tolak. Okey. So, kita nak potong dari sini sampai sini. Okey, kita nak potong. Itu kita tekan balik dekat kita punya tu. Kita tekan balik lagi split ni. Okey, nampak? Daripada tolak ni sehingga ke tolak ni kita nak buang. Okey, kita zoom out kan. Okey, nampak? Daripada tolak ni ke tolak ni kita nak buang. Kita nak buang dia. Okey, bila kita nak buang, kita tekan dia. Dengar kita kena tekan dekat atas dia. Bila dia keluar macam tu, baru kita pergi dekat bawah ni. Okey, kita cari delete. Okey, kita cari delete. Okey, bila kita tekan delete, so benda tu akan hilang. Okey, so sekarang ni kita dah delete. Kita pun jalan. Hai kawan-kawan, saya so yang tadi dah bernama tak Abu ada. Baidah. Saya Okey, kita nak delete yang ni pula. Kita tekan ni. Split ni. umur Kita pergi lagi. 6 tahun. Hari ini saya nak ajar menira. Okey, kita nak delete sampai sini. Kita tekan ni. Tekan lagi split ni. So, kita nak delete yang ni. So, kita tekan delete. Okey, so dia dah hilang. Okey, kita tekan play. Terus sehingga Dia 20. hilang. Okey, kalau kita nak, alamak, terdelete. Kita nak undur belakang, undo. So, kita tekan yang atas ni. Kita tekan undo. So, dia akan masuk balik. Okey, dia akan masuk balik. Okey, boleh. Okey, kemudian kita nak tambah transition. Okey, transition antara frame ni dengan frame ni, kita nak ada transition. Cara dia adalah kita tekan yang button tolak ni. Okey, yang ada tolak ni. Okey, kita tekan tolak. So dia akan keluar macam tu. Ini contoh-contoh transition yang ada lah. Kamera, MG, slide, effect, mask. Okay, so kita cuba slide. Lepas tu kita pilih yang mana kita nak. Okay, contoh kalau kita nak macam ni. Slide ni. Okay, laju kan. So duration bawah ni kita boleh adjust. Okay, tengok laju ke tak. Tengok Umur saya. 6 tahun. Tengok kat atas. Kita boleh buat secara Saya 6 tahun perlahan. hari ini. Okay. Umur 6 tahun. So kita boleh buat macam tu. Okay, ataupun kita boleh guna cube Umur ni. 6 tahun. Nanti dia akan guna. Ataupun yang ni. Umur Ikutlah kita nak guna yang mana. Okay. Saya So bila dah okay, kita tekan tanda right tadi. Okay.
Okey. Lepas tu katakanlah kita nak tambah apa? Okey, dekat sini dia ada sound, effect, extract, voice over. So kita nak tambah music. Okey, kita nak tambah sound. Okey, so kita boleh tambah. Okey, ini adalah sound-sound dia lah. Ini lagu-lagu yang dia bagi. Yang dia bagilah. Mungkin tak ada copyright, mungkin ada copyright. So yang ni tak tentu juga. Sebab ada video yang saya guna lagu ni kena copyright. Ada video yang saya guna tak kena copyright. Dia music, ada music lah. So kita boleh tengok kat sini. Kita boleh dengar dulu lagu ni kalau kita nak dengar sebelum kita add masuk. So ada macam-macam lah. Lagu ni kalau kita nak up ke dalam YouTube, sangat penting music yang kita nak masuk. Okay, kita tak boleh masuk music yang ada copyright. Okay, kalau kita masuk music yang ada copyright, kita punya video akan kena copyright lah. Okay, so yang ni boleh. Okay, yang ni pun ada contoh-contoh lagu. Okay, yang ni favorite kalau ada. Okay, lepas tu kalau kita ada lagu sendiri, sebaiknya saya cadangkan kita download dekat YouTube lagu yang no copyright lah. Kita download lagu yang tak ada copyright dekat YouTube. So kita boleh search lah. Banyak sangat lagu yang tak ada copyright, yang background yang tak ada copyright. Kita juga boleh ambil sound daripada audio. Okay, katakanlah kita, daripada video, kita nak ambil audio tu daripada video. Kita tak nak video tu, tapi kita nak suara dia je. Kita nak doublekan suara, boleh. Kita cari yang mana-mana video, kita buat video. Katakanlah kita buat video tu tak bagus, tapi suara dia kita nak. So kita tekan function ni, so dia akan ambil suara saja. Video dia tak akan ambil. So dia akan pergi dekat video lah, video-video kita, tapi dia ambil suara. Okay. So sekarang, ataupun kita nak ambil audio daripada device kita, daripada music yang kita dah download tu, kita nak video kan. Okay, so saya dah ada download lagu yang tak ada copyright. So kita cuba. Okay, kita boleh dengar dulu sebelum kita ambil. Okay. So kalau saya nak yang ni, okay, saya katalah saya nak yang ni, kita nak masukkan yang ni. Okay, kita tekan plus ni, so dia akan masuk. Okay. Okay. Okay, tak apa. Itu lagu. Kemudian, okay, katakanlah kat sini, kita pun split. Okay, kita potong. Yang ni pun kita potong. Okay, kita potong ni. Lepas tu, kita nak klip yang ni duduk di depan. Okay, kita nak duduk di depan. Kita pun gerakkan je. Gerak macam tu je. Kita gerak je klip mana yang kita nak duduk di depan. Okay. Kita boleh gerakkan macam tu saja. Okey. Kemudian audio ni kita boleh gerakkan. Kita nak gerak, kita tekan lama-lama, kemudian kita boleh gerakkan. Okey. So kita boleh gerak kiri kanan. Kat mana kita nak dia bunyi. Okey. Lepas tu kita boleh setting lagi dekat audio ni. Kita boleh adjust lagi. Okey, kita tengok dekat bawah ni ada volume, ada fade, okey, ada split, mesh, cut, delete, speed, copy. Okey. So yang ni sangat common lah. So volume ni, okay, katakanlah kita nak suara dia, suara muzik ni tak kuat sangat. Sebab kita tak nak potong suara asal kita kan. So kita lowkan muzik ni. Katakanlah kita buat low macam ni. Hai kawan-kawan, saya bernama Okay, dekat yang klip suara ni, dekat video ni juga ada volume. Okay, kita tekan dekat dia. Dan kita boleh tarikkan volume ni, kuatkan ataupun perlahankan. Volume asal kita tu. Hai kawan-kawan, saya bernama Abu Baidah. Saya Okey. Lepas tu, yang ni kita boleh cut juga. Sama. Okey, kita boleh fade kan. Okey, apa function fade ni? Fade in, fade out. Fade in ni, bila dia nak masuk, music ni nak masuk, dia tak terus-terus masuk. Boom. Dengar lagu tu, boom terus kan. Dia akan masuk perlahan-lahan. Fade in. Okey, ini pula adalah panjang mana kita nak dia fade tu. Kalau dia nak pendek kan, katakanlah kita buat 1 second,
dalam 1 second je, dia perlahan pop, dia terus kuat. Kalau kita buat 10 second, dia akan ambil masa 10 second untuk kuat lagu tu. Okay. So kita buat fade in, Hai fade out kawan-kawan, ni saya pula masa dia nak habis lagu tu Hai nanti. kawan-kawan, saya bernama Dia habis Abu dengan Baidah. perlahan-lahan, Saya itulah dengan 6 fade. tahun. Hari Okay. ini saya nak ajar menira. Okay, split ni kalau kita nak potong lagu tu. Sama macam video tadi lah, kita nak potong. Kita tekan split. Okay, kita tekan lagi split kat sini. Kita kena tekan dekat lagu tu, tekan split. Okay. So yang tengah ni kita boleh buang macam tu. Kita tak nak. So dia akan kosong lah. Kalau kita nak dekatkan balik. Okay. Kalau tak nak, kita tarik balik. Okay, yang hujung ni kita boleh panjangkan lagu tu balik. Okay, yang kita dah delete tu kita boleh tarik balik. Okay, kita boleh tarik. Sama juga video ni. Kalau kita nak panjangkan, kita boleh tarik dia. Okay. Kita boleh tarik dia. Okay. Animation. Okay, itu untuk audio. Okay. Mesh cut, delete. Speed ni, kita boleh lajukan audio tu. Nanti dia akan bunyi macam robot lah. Baidah, dia akan bunyi macam tu. Baidah, saya 6 tahun. Sama juga speed kita punya tu. Baidah, Kalau yang normal punya 1.0 lah. Baidah, saya 6 tahun. Hari Speed ini tu normal saya nak 1.0. ajar menira. Okey. 1 sehingga 2 sehingga. Okey, kemudian dia ada kat sini, dekat bawah ni saya tak cerita lagi. Okey, dekat bawah ni dia ada edit, audio, text, stiker, overlay, effect, filter, format, canvas, adjust. Okey. So apa lagi kita nak tahu? Okey, so saya nak buang video ni. Kita add video baru. Okey, cara nak tambah video baru adalah kita tekan ni, yang tambah ni, hujung ni. Tekan tambah ni. Okey, bila kita tambah, kita boleh add gambar ataupun kita boleh add video. Okey, sekarang ni saya nak add video. Okey, saya nak add video naik tangga ni. Okey. Okey, kita nak buat video naik tangga. Okey, sekarang ni saya tak rakamkan suara anak saya dekat sini. Tapi saya nak ajar orang, saya nak beri konten dekat sini naik tangga secara menaik. Okey, secara menaik. Jadi anak saya mesti sebut dekat sini 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Secara menaik. So, saya kena buat suara baru. Anak saya punya suara. Saya kena record lain dan saya kena masukkan dalam video ni. Okay. Jadi, perkara pertama saya kena buat adalah saya kena mutekan video yang asal ni. Okay. Mula-mula sekali kita tekan dekat volume ni. Kita tarik rapat kosong sampai kosong. Okey, so kita sekarang ni video ni dah tak ada sound. Okey, sekarang ni sound yang ni saya nak ada juga tapi perlahan. Okey. Sound ni kita nak ada tapi kita nak perlahan je. Baidah, Music ni perlahan je. Okey, selepas tu ini katakanlah saya punya anak saya punya intro. Okey, anak saya punya intro. Okey, lepas tu saya nak masukkan satu intro. Okey. Satu intro sebelum saya buat konten lah. Intro anak saya, montage anak saya. Caranya adalah saya buat dah montage tu siap-siap. Okey. Montage tu saya buat macam ni. Okey. Cara dia adalah saya masukkan foto. Okey, saya dah snap gambar anak saya siap-siap. Tentu kan. Okey, saya snap gambar. Saya nak masukkan 4 gambar anak saya. Okey, saya nak buat intro dia. Okey, saya masukkan gambar anak saya. Okey, 4 gambar.
So, kita add 4 gambar. Okey, sekarang ni dia masuk 4 gambar. Okey. Ada 4 gambar dia masuk. Okey, so saya ambil gambar ni di belakang green screen. Okey. Di depan green screen lah. So tujuan dia adalah untuk saya buang background. Sebenarnya tak ada masalah pun. Kalau saya tak ambil dekat green screen pun tak ada masalah. Okey, ini saya nak tunjuk contoh. Okey. Bila kita nak gambar ni, kita ambil gambar ni, kita boleh zoom. Kita boleh zoom gambar. Kita tekan dekat gambar ni. Okey, lepas tu kita ambil 2 jari kita zoomkan dekat skrin kita. Okey, kita boleh zoom dekat skrin. Zoom sebesar-besarnya kita boleh zoom, penuhkan skrin ni. Okey, 1. Okey, kita boleh zoom. Zoom in, zoom out. Okey. Kita boleh pusing juga gambar ni. Kalau kita nak, kita boleh sengitkan freely dengan jari saja. Okey, dengan jari saja. Okey, lepas tu kita boleh tambah animation. Okey, dekat bawah ni ada animation. So kita boleh buat animation. Katakanlah kita nak buat, okey, ada in out combo. Okey, in ni animation masuk, out ni animation keluar. Combo ni ada masuk, ada keluar. Okey, so kita ambil combo. Katakanlah kita nak buat yang macam ni. Yang bentuk 3D. Bentuk macam tu. Okey. So duration dia kita tarik maksimum lah. Okay. So kita okay. Kemudian kita tekan back ni. Okay, lepas tu kita cari remove background. Okay, ini yang bestnya tentang function yang ni. Okay, kita boleh remove background tu. Okay, yang hijau belakang tu dia boleh hilang. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, kita tekan saja remove background ni. Tekan sekali. Dia ambil masa sikit. Nampak? So dia dah hilang dah. Betul-betul hilang yang belakang tu. Okey, itu cara pertama lah. Kalau kita tak guna green screen pun tak apa. Okey, sebagai contoh saya tunjuk Okey, ini gambar yang ada green screen kan. Okey, kita add gambar yang tak ada green screen. Okey, kita add gambar yang tak ada green screen. Okey, contohnya gambar atas tangga ni. Okey, gambar ni. Okey, saya add Okey, contohnya gambar ni. Okey, gambar ni. Okey. So kita nak buang background dia. Kita tekan dekat remove background ni. Tengok. Nampak? Betapa canggihnya, betapa hebatnya dia boleh detect gambar manusia tu dan dia boleh buang background belakang tu. Okey? Nampak? So yang ni kita bukan sekadar guna benda ni untuk editing video tau. Kita boleh gunakan untuk editing gambar je. Okey? Kita boleh gunakan untuk editing gambar. So kita boleh buat kita punya poster sebenarnya. Kita boleh buat kita punya poster. Okey, nanti saya ajar macam mana kita nak buat kita punya poster menggunakan editing ni. Okey, itu satu cara. Kita nak bubuh balik background, kita bubuh balik. Okey, kita letak balik background contoh. Okey, cara yang kedua menggunakan green screen ni. Okey, cara yang kedua menggunakan green screen, kita nak buang guna green screen ni. Kita zoomkan. Okey, kita cari function dekat bawah ni. Chroma key. Okey. Okey, ini chroma key ni. Okey, kita tekan chroma key. Kita gerakkan yang atas ni. Kita cari yang warna hijau belakang ni. Kita cari dekat warna hijau. Kita letak titik ni dekat warna hijau. Okey, kita letak titik dekat warna hijau. Kemudian kita tekan intensity yang bawah ni. Okey, intensity. Okey, kemudian kita gerakkan yang ni. Nampak? Dia buang. Tetapi kelemahan dia adalah apa saja yang berwarna hijau yang kita setkan dekat atas tadi, dia akan buang juga. Sebagai contoh perkataan tolak tu, kalau tuan-tuan tengok, perkataan tolak tu nampak dia jadi hitam kan.
Maksudnya dia buang sekali perkataan warna hijau tu. Kalau lah anak kita ada baju warna hijau, pakai kebetulan ada kartun warna hijau ke, nanti warna tu tak akan nampak lah. Itulah kelemahan dia, green screen ni. So dia akan tapi yang hebatnya yang remove background tu dia boleh hilangkan semua. Warna hijau tu tak hilang. Okay, warna hijau tak hilang. Okay, cuba tengok kalau kita guna function remove background ni, nampak? Warna hijau tu masih terang benderang kat situ, tetapi warna hijau green screen belakang tu dah hilang. Okay, sangat best lah, sangat bagus dia crop dan sangat clean lah. Sangat cantik. Cuba tengok dia punya finishing dia tu sangat cantik, clean. Okay, tambah kalau kita letak green screen di belakang, memang dia sangat clean dia buat cropping dia. Okay, so kita boleh gunakan benda-benda ni untuk kita punya edit ni. Kita tekan ni untuk rotate, untuk mirror. Nak ubah dari sini ke sini, mirror. Kita nak crop kan, kita nak crop gambar kita. Contoh kita nak crop ni, kita nak crop sini. Kita nak crop contohnya. Ataupun kita nak pilih skrin apa yang kita nak. 916 ke apa ke, kita boleh pilih lah. Untuk IG biasanya 11. Untuk phone biasanya 916. Untuk YouTube biasanya 169 untuk melintang lah. Lepas tu dah siap tu. Ini filter. Filter ni kita boleh letak lah apa-apa filter yang kita nak. Kita boleh pilih lah. Yang ni jarang saya guna ni. Biasanya saya stick je dengan yang original. Kemudian beauty ni pun sama. Leg pun sama. Mask ni kalau kita nak buat shape, kat kita punya gambar tu, kita nak buat shape. Contohnya kita nak jadikan dia bulat kan. So kita buat macam ni. Lepas tu kita drag dia kat mana kita nak. Macam tu kan. Sebab gambar ni tak ada background, jadi dia tak nampak lah bulat tu. Ini kecerahan dia. So kita nak macam tu. Contoh. Kalau kita nak lah, kita nak bulat macam tu. Kalau kita tak nak, dia boleh macam-macam bentuk lah. Untuk bintang, petak, macam tu. Ni chroma key sama, replace. Opacity ni dengan kabur lah opacity kita. Kemudian copy gambar. Animation, boleh guna animation banyak lah. Macam-macam nak guna boleh guna. So kita boleh add animation. Kemudian sound. Sound ni yang tadi kita add sound. Lepas tu dia ada effect. Effect kat sini kita boleh tengok. Macam-macam lah effect ni. Laugh, fight, magic, transition, food, ambience. Kita boleh buat effect. Kita boleh tambah effect kat sini. Mana yang kita nak tu kita klik plus. Nanti dia akan masuk dekat bawah pada audio. So layer apa yang kita tambah, dia akan duduk bawah lah. Lepas tu yang gambar ni kita boleh tambah background. Kita boleh tambah background. Dekat mana kita nak tambah background? Kita tekan back lagi. Yang ni adalah yang awal, yang mula-mula. Bila kita tekan masuk, dia akan masuk satu ke dalam. Bila kita nak keluar balik, kita tekan back ni balik. Tekan back balik, dia akan keluar macam ni. Kalau kita nak cari balik yang tadi, kita tekan edit. Edit tu dia akan keluar balik.
Lepas tu kita tekan back. Okey. Okey, tadi kita nak tambah audio, kita dah buat. Okey, kita nak tambah audio, kita dah buat. Okey, kita nak tambah teks pula. Okey, macam mana cara kita nak tambah teks? Kita tekan teks. Lepas tu kita add teks. Okey, dia ada add teks, text template, auto caption, stickers. Okey, auto caption ni macam tadilah, apa yang kita cakap dia akan terus keluarkan subtitle. Okey. Text template ni contoh-contoh template yang dah ada. Okey. Contoh template yang dah ada kalau kita nak gunalah. Contohnya yang ni. Contoh dia akan keluar macam tu. Lepas tu kita edit lah kataan apa yang kita nak. Okey. Jarang kita guna yang ni lah. Jarang. Okey, kalau tak nak, okey, lepas tu dekat sini dia ada function ni. Ni kita boleh besarkan, sengitkan, kecilkan, kita tarik je. Tekan kat bucu bawah ni, bucu kiri bawah ni, kanan bawah ni, tarik saja. Ataupun kalau kita tak nak yang ni, kita pangkah. Okey. Kita tekan back. Okey, kita nak add text. Okey. Okey, add text. So kita type lah apa yang kita nak. Contohnya nombor 1 hingga 20. Okey. Tekan back. Okey, dekat bawah ni adalah pilihan tulisan. Okey, dia ada style, effect. Okey, ni efek-efek dia. Okey, ni efek lah. So kita boleh tekan lah. Contoh kita nak efek macam mana. Dia dah ada dah. Okey, kalau tak nak tekan balik ni. Lepas tu bubble. Okey, bubble ni contoh-contoh lah. Contoh dia buatkan bubble ni. Nanti kita tulis je tulisan apa ayat kita nak tulis dalam bubble tu. Ni biasanya kalau buat kartun ke apa ke boleh guna lah ni. Buat dialog kan. Boleh guna ni. Tak nak kita buang balik. Lepas tu animation. Okey, animation ni biasalah. Okey, boleh in, out, loop. Loop ni dia sentiasa bergerak je. Dia sentiasa bergerak kalau kita nak dia loop. Okey, kalau kita nak dia in. Okey, biasa kita akan guna yang mana-mana lah. Okey, yang ni. Okey, kalau laju, so kita boleh setting kelajuan dia. Okey. Kita nak perlahan kan, ataupun kita tak nak langsung. Okey, so yang ni kita cuba yang ni. Okey. Teks dia kita boleh ubah style dulu. Okey. Ini jenis-jenis teks dia. Okey. Jenis-jenis tulisan dia. Okay. Sebab apa tak nampak? Sebab kita buat animation tadi kan. Okey. So kat sini kita cari balik teks style tu. Okey. Sini kita boleh ubah-ubah lah tulisan dia. Jenis tulisan. Okey. Katakanlah kita ambil yang ni. Okey, lepas tu bawah ni adalah warna tulisan yang template yang dia dah bagilah. Contohnya yang ni. Ataupun warna kuning. Contoh. Okey. Kalau kita nak tulisan ni keluar dekat gambar kita yang ni, kita tarik dia sampai dia betul-betul duduk di bawah gambar tu saja. Okey, so kita tekan balik. Edit style, animation. So kita tak nak animation ni, kita buang. Sebab kita tak nampak. Kita nak edit text tu kita tak nampak. Okey. Lepas tu kat bawah ni, okey, dia ada color, stroke, background, shadow, spacing, bold, italic. Okey, color ni apa? Color ni kita boleh ubah color kita. Okey, nampak? So, kita boleh pilih lah kat bawah ni color dia, jenis-jenis color. Okey. Kita nak. Okey, kemudian stroke. Stroke ni kita tengok. Nampak? Dia punya outline dia akan berubah ikut color yang kita pilih. Okey. Kalau kita nak nama kuning, warna kuning. Okey, background. Background ni dia akan jadi ada background di belakang. Okey, katakanlah macam ni. Kemudian kita nak besarkan dia. Okey. Okey, nombor 1 hingga 20. Okey. Okey.
Okey, selesai tulis yang tu. Kemudian okey, dan kita nak tambah lagi. Kita nak tulis lagi di bawah dia. Kita tekan dekat bawah ni, kita add text lagi. Okey, dia akan keluar macam ni. Enter text. Dia akan copy je yang atas tu. Tapi kita tulis tulisan lain. Okey, secara so kita edit lagi. Yang ni kita nak warna biru pula. Background dia color ni. Okey, kita nak color color hitam. Okey, tulisan tulisan kita ambil tulisan ni. Okey, kemudian dia dah okey, kita tekan panah ni. Right ni, okey. Secara, okey, kita tambah lagi satu, menaik. Okey. Secara menaik tangga. Okey. So, macam tu. Okey, kita tak nak warna yang sama, kita ubah menaik tangga. Okey. Nombor 1 hingga 20 secara menaik tangga. Okey. Sekarang ni kita punya gambar ni terlindung, betul? Okey. So, sekarang ni kita nak adjust macam mana gambar ni. So, yang ni tuan-tuan boleh adjust lah. Nak tarik ke tepi ke, nak tarik ke kanan ke. Yang penting, mesti duduk di bawah gambar yang kita nak edit. Okey. Okey, sekarang ni kita nak adjust gambar kita pula. Okey, gambar ni kita klik dekat gambar ni. Klik kat dia. So, kita boleh gerakkan. Gambar ni kita boleh zoom in, zoom out. Okey. So, kita nak gambar ni duduk dekat sini. Kan? Masa ni kita boleh gunalah mask tadi. Okey. So, cubalah kita nak jadikan dia bulat. Kan? Contoh. Kita boleh guna mask ni tadi. Macam tu. Kan? Kita nak ambil part ni je. Macam tu. Kita nak ambil part ni. Okay, kita dah edit. Kita gerakkan lah. Okay, kita nak part ni. Kita besarkan. Kita nak zoom in, zoom out. Kita nak bulat. Okay. Okay, so tak cantik kan? Kita rasa tak cantik lah. Kenapa lah? Okay, macam mana kita nak bagi cantik lagi? Okay, kalau kita nak adjust dia, kita kena klik dekat apa yang kita nak adjust lah. Nombor apa yang kita nak adjust. Apa lagi kita nak adjust? Kita nak tambah background. Okay, kita nak bagi background dia cantik. So, macam mana kita nak buat? Kita buka dekat bawah ni. Okay, back lagi. Okay, so kita tekan dekat canvas. Okay, kita cari kat bawah ni ada canvas. Okay, kat ujung ni canvas. Kita tekan canvas, kita tekan background. Okay. Okay, dekat background ni kita boleh letak gambar apa yang kita nak dekat belakang, ataupun kita nak letak apa yang dia bagi ni. Okay, contoh saya guna yang ni. Nampak? Kan? Cantik kan? Kita nak adjust ni sikit, kita adjust sikit. Okay. So kita tambah lagi, kita adjust lagi background. Okay, tak cantik yang tu, katakanlah tak cantik. Kita pun ubahlah. Okay, ataupun kita nak tambah gambar kita sendiri. Kita ada cari wallpaper, kita cari wallpaper yang menarik, yang cantik. So kita ubah. Contoh.
Contoh kita ada wallpaper kita sendiri, contoh kan. Kita ada wallpaper kita sendiri. Kita nak wallpaper macam ni. So kita pun ubah. So kita buat macam ni. Okay. Kita nak tunjukkan, kita nak bagi kita punya wallpaper tu menarik kan. Kita nak bagi gambar kita tu menarik. Okay. So kita tekan yes. Okay. Ini function-function lain lah. Korang boleh cuba lah. Okay, lepas tu okay, ada satu kita tak puas hati dengan teks kita ni. Okay, kita tak puas hati dengan teks. Kita cari teks ni tak ada. Sebenarnya teks tu dia dah kecilkan dah. Untuk memudahkan kita, dia dah kecil dah. Nampak dia letak dekat atas tu. Yang warna oranye tu adalah teks kita. So macam mana kita nak keluarkan balik untuk kita edit? Kita kena tekan balik teks ni. Nampak? Bila kita tekan dia keluar. Okay, so kita tengok yang nombor 1 hingga 20 tu, dia kena dengan warna background tu. Okay, dia jadi kena dekat warna background tu. So kita pun tekan balik. Kita nak ubah. Nak ubahnya kita kena tekan A style ni. Okay, text style ni. So kita ubah color background kita mesti warna lain. Oh, sorry. Tekan background. Kita ubah color background kita. Okay. Macam tu. Okay, yang ni pun kita nak ubah background dia. Macam tu. Okay, kita nak striking kan. So kita buat tu supaya dia lagi menarik. Okay. So untuk tambah animation dekat dia, kita tekan plus minus ni, kita tambahlah apa-apa animation yang kita nak buat kat dia. Okay, kalau kita nak panjangkan dia, so yang ni, kalau yang ni kita play dia, dia akan play dalam berapa second saja. Okay. So kalau kita nak panjangkan video ni, kita kena tarik lah. Okay. Bila kita tarik, nanti ni dia akan, kita kena bawa dia sekali ikut tulisan ni. Okay. Okay. Okay, ini adalah zoom. Macam mana kita nak zoom tadi? Okay. Okay, sekarang ni kita tengok sini. Okay, macam mana kita nak zoom? Katakanlah kita nak zoom inkan muka ni. Zoom inkan muka dalam satu gambar ni, dalam satu klip ni, kita nak zoomkan dia. Okay. Okay, caranya adalah, okay, nampak tak kat atas ni? Kat sini ada plus tu kan, tambah tu. Okay, kita tekan dekat keyframe yang mula-mula ni, kita tekan plus tu, kita klik dekat gambar ni, baru dia keluar tu. Okay, tekan plus tu. Okay, lepas tu kita nak pergi zoom dia dekat mana, kita tekan depan sikit. Okay, kita tekan lagi plus ni. Okay, apa yang kita nak buat dekat frame ni? Kita nak zoom in kan gambar ni. Okay, kita nak zoomkan dia. Okay, so kita dah buat macam tu. Okay, so sekarang kita biar, kita undur balik. Okay, so kita cuba play. Okay, nampak tak? Dia zoom. Dia zoomkan apa yang kita nak. Okay, sama juga yang ni pun kita boleh buat. Kalau kita nak zoom, okay, kita tekan plus. So, kita tekan lagi dekat depan ni plus, dan kita zoomkan. Dia akan buat macam tu. Okay, so kita tekan. Nampak? So dia akan zoomkan kita punya. Kita tak perlu guna apa-apa efek pun.
Kita just buat macam tu. Okay. Okay. So sekarang ni apa lagi editing yang kita nak buat? Okay, so boleh add text dalam ni. Okay. Okay, sekarang ni saya nak ajar macam mana video ni tak ada suara, tapi kita nak tambah suara kita. Kita nak tambah suara kita dalam video ni. Okay. Okay, caranya kita nak tambah kemudian suara kita kan. Okay, so kita tekan ni back ni. Kita tekan dekat video kita. Okay, sekarang ni kita nak buang lagu ni. Kita tekan dan kita buang. Okay. Okay, tengok dekat bawah ni ada satu function voice over. Okay. Voice over. Voice over ni kita nak masukkan suara lah, nak masukkan sound. Masa tu juga kita nak masukkan sound. Okay, so kita tekan voice over tu. Okay, so kita tekan hold to record. Okay, hold to record. Okay, bila kita tekan hold to record tu, bila kita tekan record tu, kita kena cakap lah. Video ni akan auto bergerak. Okay, katakanlah. Okay, kita nak start kira 1 sehingga 10. Okay. Okay, saya cuba Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Katakanlah macam ni. Okey, sekarang ni macam tak jadi. 1, okey. 2, 3, 4, 5, tapi dia punya tu tak tally lah. 7. Kalau tak tally tak apa, kita buang. Kita buat balik. Kita record balik. Okey, lagu ni kita buang. Okey. So, kita record balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. So kita tengok 1, 2, 3. Okey, nampak tak? 4, 5. So macam 7, kalau kita tak record 8, video tu ataupun ada masalah 9, dengan sound, tiba-tiba kan bila kita rakam, lepas tu dia ada masalah sound tu kan. Sound tu bila kita nak dengar balik, dia jadi masalah. So kita boleh cover dengan cara macam ni lah. Kita kena buat recording balik dan kita kena voice over lah. So mungkin dia akan jadi lain sikit lah sound dia tu. Dia tak akan sama lah. Okay. Okay. So itu sikit sebanyak lah aku share. Saya share macam mana kita nak edit video guna CapCut ni. Sebenarnya banyak lagi function lain. So sebenarnya tak cukup ni 1 jam suku ni. Sebenarnya banyak lagi cara lain lah. Banyak lagi function lain yang tak tunjuk. Okay, effect, zoom. Okay, nanti next video saya akan tunjuk lah macam mana untuk tambah overlay, tambah lagi video-video, tambah gambar atas gambar. So kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan butang loceng. So sebab like, share, subscribe ni sangat-sangat membantu guys. Sangat-sangat membantu untuk YouTuber lah ataupun content creator ni. Okay. So kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan editing, nak tanya ke, nak bagi pandangan ke, boleh tulis dekat bawah. Nanti next video saya akan jawab. Dan saya akan buat video berdasarkan soalan-soalan kalian lah. Okay, jangan segan untuk tulis like, untuk tekan like, untuk tulis komen kat bawah. So tanya je apa nak buat kan, apa nak edit apa dan sebagainya, macam mana. Kalau saya ada pengalaman ataupun saya boleh bantu, saya akan bantulah. Okay. So video ni kalau kita dah edit, kita nak tangguh dulu, kita boleh back saja. Nanti dia akan auto save. Okay, dekat kita punya ni, dekat kita punya phone lah.
Projek kita tu dia akan auto save dan dia akan keluar macam ni lah. 23 bulan 7 2021 07. So kalau tu kita nak rename, kita boleh rename kat sini. Okay. Okay. Belajar edit YouTube. Okay, so yang ni kalau kita tengok baru 39 saat dia dah ambil 951 MB. So sangat penting untuk storage tu lah. Kalau boleh ada satu phone yang memang khas untuk editing, itu sangat baik lah, sangat bagus lah. Okay, sebab saya guna phone yang sama juga untuk editing, untuk guna hari-harian pun phone yang sama. Tapi Alhamdulillah lah setakat ni masih okey. Okay, saya rasa itu saja video saya untuk kali ni. Sekiranya ada apa-apa yang tuan-puan nak tanya ataupun nak kongsi dengan saya, boleh share dekat bawah, boleh tulis dekat ruangan komen, anything guys. Okay, so terima kasih kerana support saya. Tanpa kalian siapalah saya kan. Okay, dan teruskan untuk support saya dan family lah. Okay, itu saja. Segala yang baik tu daripada saya, segala yang baik tu daripada Allah, segala yang buruk tu kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf segala silap saya sepanjang saya bagi talk ni. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya share video yang saya edit tadi ya. Boleh. Hai kawan-kawan, saya bernama Abu Ubaidah. Saya berumur 6 tahun. Hari ini saya nak ajar menira 1 sehingga 20 secara menaik dulu. Selesai, kita akan menira secara menurun. Jom kita mulakan. Jom mula. Kira dan saya ya kawan-kawan. Jangan lupa kira sama-sama tau. Hari ni kita akan mula secara menaik. Lepas tu bila selesai, kita akan buat secara menurun. Okey, sekarang jom kita mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey kawan-kawan, hari ini jom kita buat secara menurun pula. Hari ini jom kira sama-sama ya. Jangan lupa buat sama-sama ya. Okey, jom kita mula. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nombor gandaan 10. Okey, jom kita mula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 90, 80, 70, 80, 70,
60, 50, 40, 30, 20, 10. Sekarang kita tutup buku dulu. Nanti kita akan mula sekejap lagi. Okey, sekarang hari ini kita akan tutup buku dulu. Nanti kita akan tahu yang kita nak mengira. Hari ini kita akan kira tanpa buku. 1 sehingga 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, sekarang mari kita mengira secara menurun pula. 20 sehingga 1. Kita akan kira. Jom mula. Kira dan saya ya kawan-kawan. Jangan lupa kira sama-sama tau. Jom kira. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Sepuluh, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai kawan-kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa share dan subscribe channel video saya. Bye. Jom subscribe. Whoa, oh, oh, oh.
Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat kembali. Hai kawan-kawan. Kita tengah belajar operasi tambah. Ayo kita belajar operasi tambah. Dan jawapannya. Dan dia tulis kira. Dia mengira. Sekarang ni saya nak buat operasi tambah. Kalau korang pakai Windows, korang klik Windows lah. Webcam for Windows. File download. Accept. Okay. So, kamera. So, next. Klik webcam. Okay. So, cari klik webcam. Okay. So, dia akan keluar macam ni. So, korang tekan continue. Nanti dia akan keluar. Okay. So, dia dah. Dia keluar. Okay. So, dia keluar macam tu. So, sekarang ni aku guna kamera depan. Okay. Kamera depan dalam bentuk landscape. Okay. Jadikan kamera depan sebagai webcam. So, kalau kita nak guna webcam kamera depan macam ni lah. Macam tu. Gunakan phone ni sebagai webcam untuk kamera hadapan. Kan cantik kan? So, korang boleh juga guna kamera belakang. Okay, macam mana? Korang tengok dekat phone ni ada gambar spana tu. Okay, korang tekan gambar spana tu. Okay, so dia tengok kat situ orientation, camera, autofocus, dim screen, automatically, microphone. Okay, so korang tekan orientation ni untuk korang ubah lah, sama ada korang nak bentuk landscape ke. Landscape ni phone korang melintang, ataupun portrait. Portrait ni phone korang menegak lah. Okay, so kalau korang nak guna kamera belakang, okay, cadangkan korang guna landscape lah. Okay, landscape. Kemudian korang ubah ni kamera, boleh ubah kamera depan dengan kamera belakang. So kita guna kamera belakang. Okay, yang autofocus ni tak payah ubah. Yang lain semua samalah. Dim screen ni kalau dia nak screen tu gelap, bila kita dah siap setup semua, dalam berapa second dia akan gelap untuk save power phone kita. Okay. So kita tekan back, kemudian dia akan ubah kamera. Okay, dah. Dia ubah kamera belakang. Sebab so, sekarang ni kita guna kamera, kita sedang guna kamera belakang. Okay. So kalau kamera tu megapikselnya tinggi, so dia akan dapat gambar yang sangat berkualiti lah. Okay. So ini cara korang boleh gunakan phone korang untuk jadikan sebagai webcam lah. Kalau korang nak guna webcam, nak beli webcam yang mahal, tak mampu kan, korang guna je telefon yang ada untuk ganti sebagai webcam. Okay, so webcam ni korang boleh guna ganti kamera di OBS, di Google Meet ke, Google Meeting, Zoom Meeting dan sebagainya lah. Okay. Okay guys, so itu yang aku share tadi.